Oke, sekarang kita pergi ke tajuk 5, yaitu tajuk matriks. Matriks adalah satu nombor yang disenaraikan dalam bentuk segi empat. Peringkat metrik bergantung kepada baris dan lajur matriks. Oke, sekarang kita fahamkan konsep metrik baris dan metrik lajur. Coba kita masuk metrik baris dulu. Metrik baris dia lebih kepada melintang. Satu matriks dengan satu barisan dipanggil metrik baris. Ini sebagai contoh dia, melintang. Kemudian metrik lajur dia lebih kepada menegak. Suatu metrik dengan satu lajur dipanggil metrik lajur. Ini contoh dia secara menegak. So kita pergi kepada peringkat matriks. Contoh yang pertama yang ini. So sekarang kita tengok ada dua baris dan dua lajur. So kita katakan dia 2 darab 2. Untuk contoh yang kedua, kita tengok dekat sini ada dua baris dan satu lajur. Manakala peringkat matriks dia 2 darab 1. Contoh yang ketiga, kita lihat di sini ada satu baris, manakala lajur dia ada 3. So ia menjadi 1 darab 3. Sekarang kita pergi ke jenis-jenis matriks. Jenis matriks ada 3. Yang pertama, penambahan matriks. Yang kedua, penolakan matriks. Dan yang ketiga, skala pendarapan. Kita masuk kepada penambahan matriks. Untuk menambah dua unsur jenis yang sama, kita hanya menambah unsur-unsur yang sama. Perlu diingatkan, unsur-unsur metrik boleh tambah sekiranya mempunyai peringkat yang sama. Sebagai contoh begini ya. Oke, so kita tengok cara penambahan matriks. Ini contoh ya. So kita lihat dekat sini ada satu baris, dua lajur. So jawabannya begini. Kita akan tambah seperti biasa. Tengok dekat sini. Kita just tambah 6 tambah 7, 0 tambah negatif 5. Sebab kita tengok sini ada simbol tambah kan. So kita dapat jawaban begini ya. Oke, sekarang kita masuk kepada penolakan matriks. Untuk menolak dua matriks jenis yang sama, kita hanya menolak unsur-unsur sama. Perlu diingatkan, unsur-unsur matriks boleh ditolak sekiranya mempunyai peringkat yang sama. Ini contoh dia. So, untuk penolakan matriks, ini sebagai contoh soalan. So, kita nampak dekat sini ada simbol tolak. So, macam tadi juga, kita cuma perlu 8 tolak 5 dan 4 tolak 6. Okay, so dia akan jadi sebegini. Dan kita dapat jawapan macam begini. Okay, so sekarang yang terakhir, kita masuk skala pendarapan. So, mendarabkan metrik dengan nombor sebenar, kita darab setiap unsur dengan nombor ini. Sebagai contoh begini ya. Skala pendarapan, sebagai contoh dia begini. So, kita lihat dekat sini ada nombor 3 dekat luar. So, kita hanya perlu darab masuk saja dia. Jadi 3 darab 4, 3 darab 0, 3 darab negatif 1, dan 3 darab 2. So, jawaban dia akan serupa begini. Itu saja. Dan sekarang kita akan masuk kepada konsep. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Ain Izzati binti Irianto. Baiklah, saya akan menerangkan konsep-konsep asas bagi matriks hanya sebagai refresh tentang apa yang telah dipelajari bagi membantu untuk kita menjawab soalan-soalan dan penyelesaian masalah bagi matriks. Okay. Pertama sekali, mari mengenali apa itu matriks. Secara amnya, matriks adalah susunan nombor di dalam kurungan seperti ini. Ianya boleh berbentuk 3 kali 4, 2 kali 4, dan sebagainya. Ianya 2 kali 3 ini bermakna 2 ini membawa maksud kepada baris, iaitu seperti ini. Dan secara menegak, dia adalah lajur, iaitu yang kita boleh lihat 2 kali 3 ini membawa maksud kepada ianya mempunyai 2 baris dan 3 lajur. Dan bagi kedudukan matriks, kita boleh mengenal pasti matriks itu berada di mana melalui ini A, I, dan J. I yang membawa maksud kepada row, iaitu baris, dan J membawa maksud kepada kolom. Seterusnya adalah asas bagi penambahan dan penolakan matriks. Secara amnya,
bagi menyelesaikan masalah penambahan dan penolakan bagi matriks, perkara pertama yang perlu diingat dan sentiasa dipastikan sebelum menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan memastikan bahawa matriks itu berada di dalam keadaan yang sama. Ianya membawa maksud kepada apabila matriks yang pertama adalah 2 kali 2, matriks yang ingin ditambahkan juga adalah 2 kali 2. Hal ini kerana setiap elemen di dalam matriks ini akan ditambahkan satu persatu dengan elemen matriks yang lain yang berada di kedudukan yang sama. Seperti ini, A dan I berada di kedudukan yang sama, maka A dan I akan ditambahkan, B dan F akan ditambahkan. Begitu juga bagi operasi menolak. Operasi tolak juga mempunyai prinsip yang sama, yaitu dengan memastikan kedua-dua matriks adalah berada di dalam keadaan yang sama. Seterusnya, pendaraban matriks dengan nombor. Berbeza dengan penambahan dan penolakan, pendaraban ini hanya memerlukan matriks dan nombor yang ingin didarabkan, yaitu dengan mendarab masuk elemen di luar, yaitu nombor di luar ke dalam setiap unsur di dalam matriks ini, seperti ini. Kita dapat lihat K didarabkan dengan E, K didarabkan dengan B, dan sebagainya. Dan seterusnya adalah pendaraban matriks dan matriks. Paling utama di dalam menyelesaikan matriks ini adalah dengan mengenal pasti bentuk matriks itu. Seperti penambahan dan penolakan, penambahan dan penolakan memerlukan bentuk matriks yang sama. Tetapi bagi pendaraban matriks dan matriks, perkara yang paling penting sekali adalah dengan memastikan lajur matriks pertama dan baris matriks kedua perlu sama, seperti ini. Kerana 2 darab 1 ini membawa maksud, 2 ini membawa maksud kepada 2 baris, yaitu matriks yang pertama. Dan 1 ini membawa maksud kepada lajur matriks itu, yaitu ianya hanya mempunyai 1 lajur. Dan yang kedua, 1 darab 2, mempunyai 1 baris dan 2 lajur. Dan hal ini, apabila ianya mempunyai yang sama, apabila yang ini dan yang ini sama, barulah matriks ini dapat diselesaikan. Jika tidak, tidak dapat diselesaikan. Seperti contoh yang ini. Kerana jalan penyelesaiannya adalah dengan mendarabkan elemen yang pertama di dalam matriks yang pertama dengan setiap lajur di matriks yang seterusnya. Seterusnya adalah matriks songsang. Matriks songsang ini kunci utama bagi menyelesaikan persoalan tentang matriks songsang adalah dengan mengingati susunan nombor matriks itu sendiri. Kerana matriks songsang ianya adalah kita memerlukan matriks ini untuk disusun semula dengan formula yang betul. Seperti ini, susunannya adalah seperti begini, A, B, C, dan D. Tetapi apabila ianya disongsangkan, kita memerlukan 1 per AD tolak BC. AD tolak BC di sini membawa maksud kepada penentu, yang mana AD tolak BC ianya tidaklah boleh bersama dengan kosong, kerana 1 per kosong itu tidak wujud. Kerana setiap nombor, apapun nombor, ianya adalah per 1. Dan apabila ianya 1 per kosong, maksudnya ianya invalid. Maksudnya dia tidak wujud. So, apabila AD tolak BC adalah kosong, maknanya ianya tiada matriks. Faham? Baiklah. Jika di dalam keadaan begini, 1 AD tolak BC, bagaimana kita perlu lakukan? Hanya menyusun kembali, mengambil kembali elemen, dan menyusunnya di dalam bentuk sebegini. Setelah disusun begini, ditolak begini, yang seterusnya adalah disusun sebegini pula, dan negatif ini perlu dibawa bersama-sama. Apabila B itu positif, kita letakkan negatif itu di luar. Apabila B itu sedia negatif itu dibawa juga ke sini, dan negatif yang diletakkan di sini perlu didarabkan masuk untuk mendapatkan nilai selepas ianya didarabkan. Kerana negatif didarabkan dengan negatif akan menjadi positif. Dan itu sahaja konsep-konsep asas yang perlu sentiasa diingati bagi pelajar untuk dapat menjawab persoalan-persoalan yang asas di dalam matriks. Sekian, terima kasih.
Berdasarkan soalan satu ni, kita dapat tahu matriks PQ sama dengan 1001. Ini bermaksud ni adalah matriks identity. Kita perlu ingat satu konsep, PQ sama dengan matriks identity juga boleh dikatakan P sama dengan Q songsang ataupun Q sama dengan P songsang. Soalan ini kena cari matriks Q, so kita pun tulis Q sama dengan P negatif 1. So, kita pun masukkan matriks P 4, 5, 6, 8 songsang. Jadi macam mana nak songsangkan? Kita pun tulis 1 per bracket tolak bracket darab bracket besar. Untuk bracket pertama ni, kita ambil yang ni. So, 4 darab 8 jadi 32. Untuk yang bracket yang kedua ni, kita ambil yang ni. So, 5 darab 6, 30. Untuk bracket yang besar, kita first tengok yang ni. Kita tukar tempat. 8, 4. Lepas tu, kita pun tengok yang ni. Yang ni tukar simbol. Negatif 5, negatif 6. Lepas tu, kita pun selesaikannya. Sama dengan 1 per 32 tolak 30 sama dengan 2. Lepas tu salin. 8, negatif 5, negatif 6, 4. Untuk soalan B, kita buat bracket gemuk, bracket kurus sama dengan bracket kurus. Lepas tu kita masukkan nombor ni. 4, 5, 6, 8, MN, 7, 10. Lepas tu, kita kena pindahkan yang ni ke kanan. Jadi, kita pindahkan ni kena buat songsang lah. Kita tengok soalan A ya. Berdasarkan soalan A, kita dapat tahu matriks P kan. Dia 4, 5, 6, 8 dia sama dengan soalan B. 4, 5, 6, 8. Jadi, dia punya songsang pun samalah guna yang ni. So, kita pun tulis MN sama dengan 1 per 2, 8, negatif 5, negatif 6, 4. Lepas tu, tulis 7, 10. Okay. Berdasarkan konsep pendarapan dua matriks, kita dapat tahu untuk yang atas kan, kita buat yang ni darab yang ni, tambah yang ni darab yang ni. Lepas tu, untuk yang bawah, kita buat yang ni darab yang ni, yang ni darab yang ni. Kita pun tulis MN sama dengan 1 per 2 bracket 8 darab 7 sama dengan 56 tambah bracket negatif 5 darab 10 sama dengan negatif 50. Lepas tu, negatif 6 darab 7 sama dengan negatif 42. Tambah 4 darab 10, 40. Lepas tu, kita pun tutup kurungan dan selesaikan. MN 1 per 2. 56 tolak 50, jadi 6. Negatif 42 tambah 40, negatif 2. Lepas tu, MN sama dengan 6 bagi 2, 3. Negatif 2 bagi 2, negatif 1. M sama dengan 3, N sama dengan negatif 1. Okay. Bagi soalan ini, dia mahu kita cari matriks songsang bagi matriks ini. So, first kita tulis dulu matriks yang original itu 3, 2, 5, 4. Bagi matriks songsang dia ada simbol ini. Okay, ini dijadikan matriks songsang. Okay, kita tulis dulu simbol formula untuk matriks songsang ini. 1 per AD minus BC. Sini sebenarnya ni A, B, C, D. Matriks ini A, B, C, D. Ni saya tulis formula dulu. So, ni D, ni A. Bagi B dan C, kita
darabkan dengan simbol negatif. Ya. So yang positif akan menjadi negatif dan negatif akan menjadi positif. So sekarang kita masukkan dalam A D minus B C. Okay. Ni D sama, masukkan dalam saja. Negatif 2, negatif 5, 3. Okay. So sekarang solvekan saja. Okay. Okay. Sekarang 1/2 darabkan dengan yang semua dalam matriks ini dan akan dapatlah matriks songsang. 2, negatif 1, negatif 52, 32. Okay. Inilah jawapan untuk soalan ini. Okay, so bagi soalan B, saya sudah simplifykan yang soalan fokusnya. So sekarang kita buatlah persamaan linear, simultaneous equation. Okay, kita buatkan kiwi sebagai X, jambu sebagai Y. So sekarang Ethan 3 kiwi tambah 2 jambu, RM9. Raman 5 kiwi tambah 4 jambu, 16. Okay. So sekarang kita dah dapat persamaan linear ini, simultaneous equation. So kita kena buatlah dalam kaedah matrix. Okay, kita tuliskan, cuma tuliskan 3, 2, 3, 2, 5, 4, 5, 4, SY 2, 9, 16. Okay. So sekarang kita nak dapatkan SY, kita kena pindah matrix ini ke kanan. Macam mana nak pindahkan ke kanan? Kita kena buatlah inverse matrix. So XY inverse matrix bagi ni. Okay. Bagi inverse matrix untuk matrix ini, kami telah buat di soalan A tadi. So kita cuma tulis jawapan soalan 3A ke dalam. Tak ada negatif ya, bagi 2. Okay. So nak dapatkan, kita perlu darabkan guna pendaraban matrix. Okay. 2 darab dengan 9 tambah negatif 1 darab dengan 16. Okay. Yang bawah negatif 5/2 darab dengan 9 tambah 3/2 darab dengan 16. Okay. So kami darab dapatlah 18 tolak 16. 42/2 tambah 24. Okay. So XY kami dapat 2 dan 3/2. So kita dapat konklusikan bahawa X merupakan kiwi kan. Kiwi RM2 sebiji. So bagi jambu Y tu 3/2 menjadi 1.50. Okay, itu saja. Terima kasih.